Sidang Dewan Rakyat diberi maklum bahawa mekanisme sesuai bagi pelaksanaan subsidi bersasar sedang dirangka untuk memastikan peruntukan yang disalurkan kerajaan dinikmati mereka yang benar-benar berhak. Pelbagai perkara perlu diperincikan kerajaan supaya peruntukan kerajaan untuk membantu rakyat negara ini tidak sewenang-wenangnya dinikmati pihak-pihak yang tidak layak termasuk rakyat asing. Jadi untuk laporan penuh langsung bersama Nur Farhana Azwani Ismail di Parlimen. Silakan Farhana. Ya Miza, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata serentak dengan itu kerajaan terus komited membantu rakyat menangani kenaikan kos sara hidup dengan peningkatan pemberian subsidi kepada lebih 77 bilion ringgit tahun ini berbanding peruntukan asal 31 bilion ringgit. Kesan dari subsidi itu juga menyebabkan tahap inflasi Malaysia kekal rendah iaitu 2.8%. Saya kira paling rendah di Asia Tenggara dan juga mungkin seluruh dunia. Inflasi kita kekal pada 2.8%. Dan jika subsidi tidak diberikan, inflasi mungkin meningkat kepada 8 hingga 11%. Saya bandingkan dengan negara lain. Negara jiran kita, Thailand, 7.7% inflasi. Singapura 5.6%. Maknanya kerajaan berbelanja lebih daripada 77 bilion bagi memastikan rakyat tidak terkesan teruk akibat daripada kenaikan harga barang yang berlaku di seluruh dunia. Selain subsidi, bantuan secara tunai melalui Bantuan Keluarga Malaysia BKM juga berupaya membantu meringankan beban rakyat yang terkesan khususnya golongan B40. Perdana Menteri juga menerangkan ke pengetahuan Dewan bahawa isu kerajaan tidak membantu rakyat tidak seharusnya dibangkitkan kerana subsidi minyak masak polybag 1 kg masih lagi diberikan, malah telah ditambah. Kerajaan juga dijangka membelanjakan subsidi minyak masak polybag 1 kg dengan peruntukan sehingga 4 bilion ringgit tahun ini. Yang selalu kita banding-bandingkan adalah minyak masak 5 kg. Sepatutnya kita bandingkan antara minyak masak dalam paket 1 kg, 1 kg berharga RM2.50 dengan minyak botol dalam botol 1 kg. Dan harga minyak botol 1 kg, minyak masak 1 botol 1 kg adalah RM9, iaitu kalau tidak disubsidi, minyak masak akan berharga RM9. Kerajaan juga sedang melaksanakan audit terhadap penghilang-penghilang bagi mencari punca penyelewengan minyak masak. Perdana Menteri turut memaklumkan pasukan khas jihad tangani inflasi menumpukan isu semasa dan terkini mengenai kenaikan harga barang dan isu harian. Penubuhan pasukan ini berbeza dengan kuasa Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL terdahulu yang melihat kepada keseluruhan isu dan bukan hanya isu kenaikan harga sahaja. Task Force, pasukan khas jihad inflasi ini melihat kepada isu semasa yang terkini iaitu kos sara hidup ataupun kenaikan harga barang. Dan dia adalah harian punya isu. Sebab itulah NAKOL mesyuarat dulu 2 kali setahun, sekarang saya 2 bulan sekali. Tetapi pasukan petugas khas inflasi menangani inflasi ini mesyuarat 2 kali seminggu. Hari Senin dan juga hari Khamis. Dan dia mesti melaporkan kepada rakyat tentang apa tindakan yang akan dilakukan. Dewan juga turut dimaklumkan bahawa program pembasmian kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia BMTKM pelengkap program sedia ada menangani isu kemiskinan merentasi semua etnik dalam keluarga Malaysia. BMTKM bakal dilaksanakan di 1,000 lokaliti dalam tempoh 3 tahun 6 bulan. Fasa pertama telah mula dilaksanakan pada bulan lepas melibatkan 80 lokaliti secara rintis.
Program yang akan dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pendapatan yang merangkumi projek-projek pertanian, penternakan, usahawan, pemasaran serta pembangunan minda dan motivasi. Anggaran pendapatan tambahan adalah kira-kira RM300 hingga RM1,000 sebulan. Ahli yang berhormat juga diberitahu berdasarkan Bank Data Kemiskinan Nasional atau e-Kasih diuruskan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri atau ICU, sebanyak 44,829 ketua isi rumah dikategorikan sebagai miskin tega pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, susulan penggunaan metodologi pendapatan garis kemiskinan PGK 2019 serta impak pandemik COVID-19, bilangan miskin tega telah meningkat kepada 144,932 ketua isi rumah setakat 30 Jun 2022. Baik, sebelum sesi soal jawab bermula pagi tadi, Dewan Rakyat merakam ucapan takziah kepada ahli keluarga penumpang dan anak kapal pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH17 yang ditembak jatuh di Ukraine pada 17 Julai 2014. Tragedi itu genap 8 tahun semalam. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menjemput semua ahli parlimen untuk bangun dengan yang beragama Islam diminta membaca surah Al-Fatihah, manakala bukan beragama Islam bertafakur selama 1 minit. Dewan ketika ini berhenti rehat dan akan disambung semula pada pukul 2.30 petang nanti. Sekian langsung dari Parlimen, kembali bersama Miza. Baik, terima kasih Farhana.